tadi memang dah tertutup. Tapi hari ini kita dapat arahan yang arahan khas lah. Arahan lain. Tapi itu ada tu etika pakaian pelawat. Bermakna boleh pelawat. Kenapa? Ada ancaman ke atas ni? Ada saya pun dapat arahan yang macam tu saja. Okey, kita dah tunggu dekat setengah jam. Takkan satu pegawai pun tak boleh turun. Apakah kami tidak dibenarkan? Jika tidak dibenarkan, beritahu sebab-sebabnya. Dan beritahu saya yang bangunan ini rakyat tak boleh datang. Saya nak tahu. You kena buat report polis lah kalau dia tak bagi you masuk. This is an insult. Ini bangunan yang pelawat rakyat boleh berurusan. Yang nak masuknya bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Musa Hassan. Dia nak serahkan dokumen. Tetapi kenapa diberi layanan yang begini? Nak naik hantar dokumen pun menjadi satu isu besar. Ada banyak polis dekat sini. Ini satu penghinaan kepada rakyat. Ini tak boleh, tak betul. Kita bukan nak itu ini, kita nak serah dokumen. Sebab kita bukan berhimpun, kita tak ramai orang pun. Tak sampai 10 orang kita sini. Suruh tunggu lagi ke? Suruh tak boleh masuk terus kan? Berapa lama lagi? Dalam berapa minit? Tak pasti. Kalau tak boleh cakap tak boleh tu adik, kita balik. Ada? Tunggu berapa lama? Berapa lama lagi nak? Sebab kita pun ada kerja lain. Kunci. Kami ingin menyampaikan satu memorandum kepada Jabatan Audit Negara berkenaan dengan laporan audit 2019, di mana di dalam laporan itu ada menyatakan perkara berkaitan dengan tanah reserve Melayu yang didaftarkan atas nama bukan Melayu. Dan MHO ingin mencadangkan kepada Jabatan Audit supaya membuat arahan tindakan selanjutnya, iaitu berkaitan undang-undang. Malangnya, kami telah tiba di sini sejam yang lalu dan kami tidak dibenarkan masuk. Perkara ini amat mendukacitakan pihak kami dan kami merasakan satu penghinaan kerana Jabatan Audit selain tidak menghantar pegawai untuk menerima surat, tidak juga menghantar pegawai untuk memberi penerangan kenapa kami disekat masuk. Seolah-olah kami ini penjahat. Sedangkan di sini ada pegawai-pegawai polis daripada IPD Putrajaya untuk menjaga keselamatan dan tidak ada apa-apa ancaman keselamatan seperti mana yang pihak tuan-tuan tengok. Sedangkan kami nak bawa perkara yang berkaitan dengan laporan audit sendiri. Dan kami datang bersama penasihat kami, bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Musa Hassan untuk hantar dokumen. Tapi kami dilayan sangat-sangat buruk. Ini adalah bangunan kerajaan. Kita rakyat ada urusan dengan pihak Jabatan Audit. Tapi perbuatan ini adalah satu perbuatan yang amat menghina. Kita merujuk kepada laporan yang dibuat oleh Ketua Audit Negara pada tahun 2019 siri 2, di mana antara laporan yang telah dikeluarkan menyatakan bahawa tanah reserve Melayu telah semakin lama semakin berkurangan. Dan di dalam laporan tersebut mengatakan bahawa pengurusan tanah reserve Melayu di negeri Perak adalah kurang cekap. Bukan saya kata, Ketua Audit Negara yang kata. Dan kurang berkesan. Kurang cekap dan kurang berkesan. Sehingga 2019, prestasi pengisytiharan tanah reserve Melayu walaupun wujud peningkatan, masih lagi belum mencapai sasaran 50% seperti mana yang telah ditetapkan. Selain itu, wujud beberapa kelemahan dalam endorsement kemasukan tanah reserve Melayu. Selain itu, dalam aspek tanah reserve Melayu ini ada kelemahan. Kelemahan itu dipanggil kelemahan pengendalian rekod. Jumlah yang telah dinyatakan dengan jumlah yang sebenar berbeza, kata laporan Ketua Audit Negara. Kesilapan tindakan pembetulan yang diambil oleh pejabat tanah negalian telah membenarkan berlakunya pindah bilik tanah reserve Melayu kepada bukan Melayu. Ini dia kata.
tersebut. Antara perkara-perkara yang dinyatakan, ada banyak perkara yang dinyatakan. Saya nak ambil 2-3 perkara poin yang penting saja. Yang pertama, pindah milik kepada bukan Melayu melibatkan 1 lot tanah Rizab Melayu di Mukim Jaya Baru, Perak Tengah, dan 2 lot tanah Rizab Melayu di Mukim Setiawan berjumlah 3,214 hektar. Ini bukan jumlah yang kecil. Kategori yang kedua ni, yang masih lagi dalam nama tanah Rizab Melayu tu, namanya bukan Melayu. Sebagai contoh, ini adalah grant. Nyata dengan clear memorial dia, tanah simpanan Melayu dalam kawasan Setiawan. Ini carian terkini ya. Carian terkini yang kita buat ni pada 29 hari bulan Mac 2023. Ini latest. Bukan 2-3 tahun yang lepas. Ini nampak di mana? Saya tunjuk kepada tuan-tuan ni, jangan terkejut Bersedia untuk melihat. Bagaimanakah rekod ketuan punyaannya adalah seorang penama yang bukan Melayu? Ini sebagai satu contoh. Kita mempunyai ratusan lagi geran yang begini yang namanya tanah Rizab simpanan Melayu tetapi dimiliki oleh bukan Melayu. Ini yang kita nak tanya hari ini. Kita duk asyik sibuk mengenai tajuk tanah Rizab Melayu yang telah ditukar status kepada bukan Melayu. Terus itu tak ditukar status tapi tak digantikan lagi. Itu satu. Ini yang dah masih lagi dalam kategori tanah Rizab Melayu, nama tanah Rizab Melayu, tetapi penama di dalam geran ini bukan Melayu. Ini bukan isu faktor bangsa atau apa. Ini faktor undang-undang. Kerana kita mempunyai dalam Perlembagaan Persekutuan artikel 89 Perlembagaan Persekutuan yang mempertahankan menjaga hak kepentingan tanah Rizab Melayu. Ini isu undang-undang. Kita nak buktikan kepada Ketua Audit Negara bahawa saranan yang dia buat dalam laporan audit itu tidak cukup dan tidak memadai. Sepatutnya ada satu saranan yang lebih konkret. Antara yang perlu dilakukan adalah Seksyen 380. Saya nak rujuk pada satu Kanun Tanah Negara. Pembetulan kesilapan dalam dokumen hak milik. Jika sekiranya pendaftar berpuas hati bahawa apa-apa dokumen hak milik telah didaftarkan atau dikeluarkan atas nama yang salah atau mengandungi salah perihal mengenai tanah. Salah perihal ni adalah kerana tanah Rizab Melayu, atau sempadan-sempadan atau kesilapan atau ketinggalan yang lain, maka pada waktu itu pengarah jika difikirkan sesuai untuk mengarahkan supaya pembetulan dapat dilakukan. Pendaftar tanah perlu melakukan pembetulan. Siapa cakap? Seksyen 380 Kanun Tanah Negara. Bukan kita suruh suka-suka. Ada dalam peruntukan undang-undangnya. Saya merujuk kepada Seksyen 417 Kanun Tanah Negara 1965, yang mana ada otoriti am mahkamah atau hakim boleh dengan perintah mengarahkan pendaftar atau mana-mana pentadbir tanah untuk melakukan segala perbuatan seperti mana yang perlu untuk memberi kuasa kepada apa-apa hukuman perintah yang diberi atau dibuat pada mana prosedur yang berhubung dengan tanah. Okey. Dan Seksyen 419 Kanun Tanah Negara mengatakan bahawa kuasa pendaftar dan pentadbir tanah untuk merujuk persoalan kepada mahkamah. Patutnya pentadbir ini merujuk ke mahkamah. Pentadbir bolehlah jika difikirkan perlu untuk diingati atau berbuat demikian merujuk pada mahkamah pada isu-isu yang berkaitan dengan tanah Rizab Melayu ini. Kami berpandangan bahawa berdasarkan rang undang-undang yang sedia ada, adalah tidak mustahil bagi tanah-tanah Rizab Melayu yang telah dipindah milik secara salah dan berlaku kesilapan dikembalikan kepada statusnya asal, dalam braket status quo. Perlu dikembalikan status quo. Dan kerana pendaftar tanah mempunyai kuasa mutlak melakukan pembetulan. Dan saya rasa kecewa lah. Kerana sepatutnya kita menyantuni rakyat sebagai kerajaan. Masa saya dulu pun, semasa saya bertugas, kalau orang nak hantar memorandum di Bidang Pelibukan Aman, saya akan arah saya punya usaha KPN untuk turun dan mengambil memorandum tersebut. Jadi saya tak tahu mengapa kali ini susah sangat pegawai-pegawai nak turun mengambilnya. Kerana kita hanya nak menyerahkan untuk mereka mengambil tindakan. Itu aja. Jadi saya rasa kecewa. Tapi akhirnya saya diberitahu bahawa dibenarkan pula 2 orang untuk naik ke atas. Jadi terima kasih lah. Siapa akan naik? Saya akan naik lah bersama dengan